Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke program 5 minit bicara siswaza dan tajuk kita pada hari ini ialah pengurusan masa dalam pembelajaran di kalangan siswaza sewaktu PKP. Tajuknya cukup menarik. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput panel kita yang pertama iaitu Saudari Huyi dan panel kita yang kedua iaitu Saudari Zara untuk berkongsi apa itu pengurusan masa dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan kebanyakan mahasiswa ataupun siswaza gagal menguruskan masa mereka dengan baik. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Apa itu konsep pengurusan masa? Seperti yang anda semua tahu, pengurusan masa merujuk kepada kemampuan individu untuk merancang masa mereka dengan berkesan dalam melaksanakan aktiviti harian mereka secara baik, teratur dan sistematik. Pengurusan masa yang baik ini dapat membantu individu tersebut untuk mencapai matlamat ataupun tujuan yang telah mereka tetapkan. Malah mereka akan memperoleh kepuasan melaluinya. Sebenarnya Tuan Moderator, kita dapat melihat pada masa kini masih terdapat segelintir para mahasiswa ataupun mahasiswi yang masih gagal dalam pengurusan masa dengan baik, dan ini telah didorong oleh pelbagai faktor. Dengan ini saya akan serahkan kepada Saudari Zara untuk menerangkan tentang faktor yang menyebabkan kegagalan pengurusan masa dengan baik. Sekian, terima kasih. Saudara Amir, menurut teori, humanistik Maslow ada menyatakan bahawa melalui peniruan tingkah laku yang dibuat secara pemerhatian mampu mempengaruhi tingkah laku seseorang itu. Sebagai contoh, pelajar boleh terpengaruh dengan tindakan rakan sebaya yang gemar menyiapkan kerja di akhir waktu. Manakala, menurut teori Albert Bandura pula, faktor persekitaran juga mempengaruhi tingkah laku seseorang itu. Contohnya, persekitaran yang tidak kondusif semasa PKP. Pelajar terpengaruh dengan keadaan dan suasana di rumah yang mampu mengganggu pengurusan masa mereka. Oleh itu, saya amat bersetuju dengan teori-teori ini yang menyatakan faktor-faktor tersebut telah mempengaruhi pengurusan masa yang tidak efektif. Baiklah semua, sekarang kita semua nak tahu apakah kesan masalah ini dan langkah untuk mengatasinya. Terima kasih kepada Naziah. Baiklah, bagi saya, antara kesan yang utama ialah mahasiswa akan stres. Sehubungan dengan itu, berlakulah penghasilan kerja yang tidak berkualiti. Dan seterusnya, prestasi mahasiswa itu sendiri akan merosot. Masalah hubungan dengan orang sekeliling dan mereka cenderung melakukan sesuatu yang berbahaya. Masalah stres memang tidak boleh dinafikan lagi apabila masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan tugasan terlalu singkat. Namun, masalah intrapersonal dan interpersonal turut timbul seperti murung. Yang mana boleh mendatangkan tindakan yang berbahaya seperti bunuh diri, mencederakan diri dan sebagainya. Nampak sahaja remeh, tetapi perkara ini tidak boleh dibiarkan kerana remaja itu sendiri cenderung untuk menyendiri, dan hal ini boleh menyebabkan berlaku masalah sosial antara ibu bapa serta rakan-rakan sekeliling. Baiklah Saudari Amani, langkah untuk menguruskan masa dengan sistematik, kita menggunakan kaedah Kaizen yang bermaksud pembaikan berterusan yang dipetik daripada Jurnal Bahasa Melayu dan Budaya Jepun dari Universiti Malaya yang menyatakan jika seseorang individu itu ingin menjadi lebih produktif, kita mestilah membuang tabiat lama dan mengubah diri ke arah yang lebih baik seperti tidak menangguhkan kerja dan mengubah aktiviti harian dari semasa ke semasa. Langkah yang paling penting bagi seseorang mahasiswa ialah kita mestilah mempunyai jadual waktu harian. Yang pertama, bagi memastikan jadual waktu harian kita efektif, kita mestilah mengatur kerja mengikut keutamaan. Yang kedua, kita mestilah berdisiplin dalam mematuhi jadual. Yang ketiga, membuat persiapan rapi. Dan yang keempat, membuat kerja lebih awal daripada tarikh yang dihantar. Jadi, pelajar dapat menerapkan unsur-unsur ini dalam membuat jadual waktu harian mereka. Kesimpulannya, dengan adanya pengurusan masa yang baik, pelajar dapat mengatur aktiviti harian dengan lebih sistematik. Sekian daripada saya.